Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din tingkatan 4 dan kita belajar hari ini tentang sejarah ilmu hadis. Baik Ustaz, untuk segmen kepada kali ini apakah yang Ustaz kongsikan? Baik, untuk segmen keempat ni adalah ada satu lagi topik yang kita kena tahu berkaitan dengan sejarah ilmu hadis ni. Kita dah tahu tentang sejarah bermulanya ilmu hadis sampai pada sekarang ni. Kita dah tahu tentang kepentingannya, kita dah tahu tentang konsepnya dan kita dah tahu apakah fokus-fokus yang ada dalam ilmu hadis. Maka yang terakhir ni, kita kena lihat apakah subtopik yang terakhir ni adalah berkaitan dengan apakah hasil-hasil karya ataupun buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama berkaitan dengan ilmu hadis. Yang kita gunakan sekarang, yang kita baca sekarang. Sebab kalau kita lihat, tanpa buku-buku itu, tanpa usaha daripada ulama-ulama yang mengusahakan buku-buku tersebut, maka kita pun mungkin tak akan tahu berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, macam mana nak bezakan di antara satu hadis dengan hadis yang lain, macam mana kita nak kenal dengan perawi-perawi dan sebagainya. Baik, kita lihat apakah di antara sebahagian daripada hasil-hasil karya yang ditulis oleh ulama-ulama berkaitan dengan ilmu hadis. Di sana ada banyaklah, tapi di sini saya cuma tampilkan lebih kurang cuma 4 sahaja atau 5 sahaja antara buku-buku yang ditulis dan dikarang oleh ulama-ulama berkaitan dengan ilmu hadis. Baik, mungkin boleh kita minta bantuan murid-murid untuk bantu untuk membacakan antara senarai buku-buku, nama ulamanya dan bilakah tarikh wafat yang ada. Okey, mungkin kita beri bantuan daripada Aisyah. Silakan. Yang pertama Aisyah. Siapa ulama atau buku yang pertama? Al-Muhaddisu Al-Fasil Baina Rawi wal-Wa'i Ismul Mu'allaf Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Al-Marhurmuzi. Sana wafat sana salah sumi'ah wa situna hijrah. Baik, yang pertama adalah Muhadditsul Fadil Bainal Rawi wal Marwi. Nama kitab memang panjang lah. Tapi nama ulamanya adalah Ar-Marhurmuzi lah paling pendek. Tapi kalau nama penuh dia Abu Al-Fadil Abu Muhammad Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Al-Marhurmuzi. Okey, itu yang pertama. Kitab yang nama kitabnya Al-Muhaddits Al-Fadil Bainar Rawi wal Marwi. Okey, yang kedua, Aizat boleh bacakan apakah nama kitab yang kedua? Okey, silakan. Ma'rifatu Ulum Hadis, Ismu Mu'allaf Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Hakim Naisaburi. Sana wafat tanah dia Arba'ummi'ah wa khamsah Hijrah. Baik, ahsanta Izzat. Baik, yang kedua adalah nama bukunya Ma'rifatul Ulumul Hadis. Ini paling mudah lah. Kalau anda kata keluar soalan tu, ditanya contoh, dia minta contoh nama buku, yang mudahnya inilah. Sebab nama dia tinggal tambah makrifah aja. Ulum hadis tu memang dah kita tahu belajar, tajuknya adalah berkaitan dengan ulum hadis. So, Ma'rifatul Ulumul Hadis. Dan nama ulamanya adalah An-Naisaburi. Sebagai contoh, nama ulama ni, biasa dia takkan tanya nama ulama ni penuh lah. Biasa kalau anda kata soalan dia tanya berkaitan dengan nama-nama kitab ni, biasa dia akan tanya cukup dengan nama kitab saja. So, murid tulis nama kitab tu pun dah boleh dapat markah di sana lah. Dan namanya, kalau anda kata diminta sertakan sekali dengan nama ulama, cukup dengan tulis nama gelaran. Macam tadi, kalau yang pertama tu Ar-Marhurmuzi, yang kedua ni adalah Imam Naisaburi. Dia adalah penulis pada kitab yang kedua iaitu Ma'rifatul Ulumul Hadis. Baik, kitab yang seterusnya yang ketiga. Contoh yang ketiga, Atikah? Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibn Salah. Ismu Mu'allaf Abu Amru Uthman bin Abdurrahman Al-Shahrazuri, masyhur bi Ibn Salah. Sana wafat di sana Situmi'ah Salasa wa Arba'un Hijrah. Taib, ahsanti. Baik, yang ketiga ni lagi pendek nama kitab ni. Tadi Ma'rifatul Ulumul Hadis. Kitab yang keempat ni, yang ketiga ni, nama dia adalah Ulumul Hadis saja. Ataupun murid boleh, atau nama lain adalah Muqaddimah Ibn Salah. Ini dah ada dua nama lah. Sama ada Ulumul Hadis itu sendiri ataupun Muqaddimah Ibn Salah. Dan pengarangnya adalah Ibn Salah itu sendiri. Dia adalah, ataupun nama panjang itulah, Asy-Syahru Zawi. Itu nama panjang lah. Tapi kalau paling mudah kita ingat namanya Ibn Salah sahaja. Baik, yang keempat, memang tinggal seorang je lah kan. Husna belum. Okey, Husna, silakan. Siapa? Ataupun apakah kitab yang keempat? Nubuha Al-Fikru fi Mustalah Ahli Al-Athar. Isim mu'alaf dia Al-Hafiz Ibnu Hajri Al-Asqalani. Lepas tu sunnah al-wafat tu sama numi'ah wa isnani wa khamsun sanat.
Taib, ahsanti apa Husna. Taib. Buku yang keempat yang masyhur, yang terkini lah ni, yang terkini, iaitu Nakhbatul Fikri fi Mustalah Ahli Al-Athar. Ini panjang nama buku tapi ulama ni terkenal yang kita biasa dengar, iaitu Imam Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, jadi ini adalah antara contoh 4 buku yang dikarang oleh ulama-ulama silam, ulama silam berkaitan dengan ilmu hadis, yang mana kita kena tahu daripada asasnya daripada sinilah. Ini adalah antara peninggalan-peninggalan ulama-ulama yang silam. Yang sekarang ni alhamdulillah, kalau kita lihat sekarang dah banyak dah buku-buku ilmu hadis yang menceritakan ataupun yang membahaskan berkaitan ilmu hadis. Baik Ustaz. Okey. Jadi ada tips Ustaz nak tulis nama-nama panjang-panjang ni, boleh ke tulis nama singkatan ni Ustaz? Okey, terima kasih Iman. Untuk nama-nama ni, murid tak perlu tulis panjang-panjang macam ni. Sebab dalam bila mana kalau soalan tu ditanya berkaitan dengan nama kitab dan juga nama ulama, untuk bahagian ulum hadis ni, dia tak perlu tulis secara detail nama tersebut. Yang kena tulis detail nama adalah pada bab sirah. Kalau bab sirah, murid kena tulis memang penuh lah. Tak boleh tulis nama Nisaburi saja. Tapi kalau untuk ulum hadis, andai kata ada ditanya di sana soalan berkaitan dengan uzkur wahid min musannifat ulumul hadis ma'a muallafatihi sebagai contoh, ma'a muallifihi, diminta untuk tulis nama kitab beserta dengan nama ulama. So nama kitab tu memang kita kena tulis penuh lah. Contoh macam tadi, ulumul hadis. So nama ulama dia tak perlu tulis nama penuh. Cukup dengan tulis Ibnu Salah sahaja. Memadai. Itu dia. Itu bezalah. Mana beza dalam bidang ulum hadis, soalan-soalan berkaitan dengan ulum hadis dan juga soalan yang dikeluarkan berkaitan dengan sirah, memang bezalah di situ. Okey, baik Ustaz. Banyak benda yang Ustaz dah bagi kat kita ni. Tinggal kita nak jawab dengan terbaik je dalam kita punya ujian nanti Ustaz kan. Baik, mungkin Ustaz di hujung-hujung ni ada tak rumusan ataupun nasihat yang Ustaz nak beri kepada murid-murid kita di rumah dan juga di studio? Baiklah. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, yang kita belajar daripada awal tadi adalah menyentuh berkaitan dengan sejarah. Sebenarnya berkaitan dengan sejarah ni, sirah ni antara subjek ataupun antara subtopik yang paling tidak digemari oleh murid adalah berkaitan dengan sejarah. So sejarah, tak kiralah kalau sejarah bahasa Melayu tu kan, sejarah yang subjek yang memang sejarah, ataupun kalau dalam berkaitan dengan usuluddin ni, subjek-subjek yang menyentuh berkaitan dengan sejarah-sejarah ni. Sejarah ulum hadis, sejarah ulum Quran ataupun sirah itu sendiri memang menjadi antara igawan ngeri lah murid-murid. Sebab apa? Sebab dia fakta semata-mata. Murid dia tak boleh nak buat ayat sendiri secara total. Sebagai contoh, nama ulama tu dia tak boleh nak reka nama ulama, nama kitab dia tak boleh nak reka nama kitab. Tapi secara mudahnya di sini, sebenarnya kalau contoh yang tadi tu, sebagai contoh sejarah kan, sejarah peringkat-peringkat pembukuan ilmu hadis dia sejak daripada zaman selepas kewafatan Nabi SAW sampai daripada zaman yang terkini tu, murid sebenarnya tak perlulah menghafal secara detail. Cukup dengan murid kena tahu sebagai asas apa yang berlaku. Maknanya kalau kita buat nota ringkas tu, kena tulis Marhatul Ula apa, Asrul apa. Asrusan apa, Marhatul Sani, Asrul apa. Cukup sekadar itu sahaja. Sebab nanti kalau dalam soalan pun, dia tak adalah tanya secara detail. Biasa soalan dalam SPM ni, dia akan tanya secara asas soalan yang apa yang ada surface sahaja. Dia tak akan tanya secara detail lah, Asrul Rukut ke, Asrul apa ke, dia tak akan tanya begitu. Kemudian, dari segi ulum hadis ni sendiri, untuk soalan yang setakat ni, kalau kita lihat soalan yang pernah keluar berkaitan dengan ulumul hadis ni, dia setakat ni hanya menyentuh pada mukaddimah tadi tu, iaitu mafhum hadis riwayah, mafhum hadis dirayah. Itu yang biasa ditanya. Sebab itu yang menjadi asas untuk murid-murid faham dan jelas berkaitan dengan ilmu hadis itu sendiri. Setakat ni bahagian sejarah tadi tu belum pernah keluar lagi lah. Setakat 3 tahun yang kebelakangan ini belum pernah keluar lagi soalan berkaitan dengan sejarah. Tapi bukanlah maksud murid kena tinggalkan. Tidak, kena juga baca. Cumanya pembacaan itu lebih kepada murid kena faham. Faham elok-elok marhalah keberapa, kemudian apa nama dia, tahun bila ataupun dia punya fatrah tu, tempoh masa bila, dan apakah apa nama dia, tempoh tu digelar sebagai apa. Asrul Tadwin ke, Asrul Ta'lif ke, Asrul Rukut ke, apa nama, Asrul Tadwin Rasmi ke, ataupun Asrul Jumud sebagai contoh. So kena ingat itu secara konsep itu sahaja. Manakala kalau kepentingan yang tadi tu, apa nama dia tadi? Sejarah. Ya. Sejarah dan juga kepentingan, murid tak perlu hafal secara detail ataupun kena hafal macam kita hafal Quran atau hadis lah. Murid sekadar kena faham dia punya cerita. Dan macam kepentingan tadi tu pun, murid tak payah hafal. Cukup dengan faham, okey, apakah kepentingan? Dia membezakan hadis yang makbul dan mardud. Boleh nak mengetahui tentang sanad dan matan.
Dan kalau dia dah tahu apakah dia sanad dan matan, kalau dia dah tahu apakah dia rawi wal marwi, dia dah tahu apa dia makbul dan mardud, sebenarnya murid boleh buat sendiri. Maknanya dia mampu untuk buat ayat sendiri, Ustaz, kan? Sebab Bila dia asasnya tahu. untuk usuluddin ni, walaupun dia adalah satu subjek yang kalau dalam banyak-banyak subjek dalam KBD ni, usuluddin ni paling banyak bab. Ada 5 bab. Ada 5 bab. Yang lain semua ada 3-2 bab saja. Tapi dari segi soalan pula, dipermudahkan untuk murid-murid tidak terikat dengan apa yang dalam buku teks. Sebaliknya, murid boleh untuk nak buat ayat sendiri. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rasul dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Banyak sangat dah Ustaz berikan kepada kita. Tinggal kita nak jawab elok-elok nanti, okey? Baik, kita dah berakhir di sini. Jumpa lagi. Ila liqa ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM